Seolah-olah dia nak buat sesuatu. Jadi saya tanya, tuan, saya sebagai keselamatan kat sana, kenapa tuan nak datang? Dia cakap, dengan saya nak jemput penganjur. Boleh tuan, tak ada masalah. Tapi kalau tuan orang ramai datang macam ni, dah macam seolah-olah nak buat huru-hara. Kami buat jamuan makan, perjumpaan yang cara formal. Lepas tu, maka orang ramai pun datang menyerang polis. Saya kata jangan ganggu polis, dia bilangkan tugas, dia cakap. Jadi saya benarkan Tuan Aziz naik ke atas. Apabila Tuan Aziz naik ke atas, tiba-tiba FRU datang dari mana datang pucuk, bawa belantan, bawa pukul. Saya cakap dengan dia orang, kenapa awak perlu pukul rakyat? Kenapa awak pukul rakyat? Adakah itu kerja polis? Kat sini tuan, saya nak tanya dengan Datuk, tolonglah bagi keterangan kat saya, apa tanggungjawab polis untuk rakyat Malaysia? Saya sebagai rakyat Malaysia yang kena pukul, yang kena tangkap, digari depan kayak ramai. Saya rasa malu. Adakah saya seorang penjenayah? Adakah saya seorang pembunuh, perompak, perogot atau pengedar dadah? Saya digari di depan orang ramai. Saya sungguh malu. Maruah saya tercemar betul. Saya tak pernah buat kerja yang tak baik. Kat sini saya nak tanya Datuk, apakah tanggungjawab polis sebenar-benarnya untuk rakyat Malaysia? Dan saya dibawa di balai. Di balai saya diugut. Apa dia kata? Awak menghalang penjawat awam untuk menjalankan tugas. Saya tahu apa itu penjawat awam. Cikgu pun penjawat awam. Nurse pun penjawat awam. Dewan Bandaraya JKR pun penjawat awam. Begitu polis penjawat awam. Tujuan dia penjawat awam tu untuk melindungi rakyat, untuk bekerja dengan rakyat, bukan buat keganasan tu. Saya macam ni Datuk, saya ditangkap, dibawa ke balai Ibu Pejabat Dang Wangi dekat dengan stadium. Yang menjamin saya ramai, ada yang datang, Cik Amdi ada datang, Wabi Tan Cencua pun ada datang, Saudara Khalid pun ada datang, ramai yang datang menjamin saya. Kat sini Datuk, saya nak beritahu dengan Datuk, polis tak ada bagi amaran apa-apa, terus rempung. Nombor satu, nombor dua, dia pukul. Nombor tiga, dia tangkap. Itu yang bagi pihak saya, yang saya tidak puas hati dengan polis. Pasal penjawat awam sepatutnya melindungi rakyat. Tetapi semenjak akhir ini, mereka bukan melindungi rakyat, menganiaya rakyat. Itu saja yang saya nak beritahu kesimpulan saya bagi pihak saya, Datuk. Tapi saya nak tanya kepada saudara, Datuk, adakah saudara dimalukan sebab apa polis ini tangkap? Saya rasa malu apabila tangan saya digari. Itu saja, tak ada bagi tahu. Jadi dia tak bagi saya, dia pukul saya, tangkap saya, gari saya, dia kata. Dia tangkap dengan paksa, dia gari saya begitu tumilakan. Sampai hari ni ada. Dan kaki saya masih sakit lagi. Tapi masa insiden ini berlaku, adakah rakyat berlawan dengan polis? Tak ada seorang rakyat pun yang membalas satu tumbukan pada dia orang. Salam sejahtera kepada rakan-rakan media. Saya ucap terima kasih kerana datang dan membuat liputan pada hari ini. Dan hari ini kita telah baru tadi menghantar satu memorandum dan membuat satu aduan rasmi kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia supaya memulakan segera public inquiry ataupun siasatan awam terhadap insiden Kampung Baru di mana 3 rakyat Malaysia telah pun dicederakan oleh pasukan polis, dan program yang dianjurkan oleh Pakatan Rakyat sempena sambutan ulang tahun kedua Pakatan Rakyat di tempat persendirian iaitu di Kelab Sultan Sulaiman diganggu dengan pihak polis tanpa sebarang notis. Dan kita merasakan bahawa ini merupakan tindakan yang biadab dan tidak mengikut undang-undang, dan sebab itu kita pada hari ini membuat keputusan untuk menghantar secara rasmi aduan ini supaya perkara ini dapat kita elakkan di masa yang akan datang. Saya mendesak Suhakam supaya menyegerakan proceeding public inquiry ini, kerana ini merupakan suatu kes yang dahulunya pernah dibuat public inquiry, iaitu semasa perhimpunan 100,000 rakyat di Jalan Kebun, di Jalan Kesas insiden. Dan sekali ini kita dihadapkan dengan satu lagi insiden yang malang ini, iaitu di Kampung Baru. Dan sepatutnya tidak perlu kita melengah lagi, dan saya harap Datuk Siva selaku wakil Suhakam akan berjaya meyakinkan kesemua ahli-ahli Suruhanjaya, ahli-ahli Pesuruhjaya Suhakam untuk memulakan proceeding public inquiry ini. Dan kita pun membawa beberapa orang saksi
terutamanya mangsa-mangsa keganasan pihak polis ini. Dan saya hairan kenapa perkara ini boleh berlaku lagi. Sedangkan banyak recommendation, terdapat berbagai cadangan daripada Suhakam sendiri yang meminta supaya pihak kerajaan mengambil serius dan perhatian terhadap isu-isu berkaitan dengan hak asasi ini, termasuk hak untuk berhimpun di tempat persendirian dan termasuk juga hak untuk mengadakan ceramah dan program-program oleh parti. Dalam masa yang sama, saya ingin mencabar Ketua Polis Negara untuk memberikan penjelasan kenapa keganasan seperti ini berulang semula. Dan ini bukan kali pertama, dah banyak kali. Tahun ini saja sepenuh program ceramah yang kita buat di seluruh negara sekarang ini, terdapat beberapa program itu diganggu dengan serius. Program di Kepong, program di Lembah Pantai, di mana ceramah-ceramah itu biasanya bukannya satu perkara yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara maupun awam, orang awam. Jadi kenapa harus diganggu? Malah di Kampung Baru ini program di tempat kita, tempat sendiri yang milik Kerajaan Negeri Selangor. Kenapa diganggu? Sampai sekarang saya tidak dengar satu komen pun daripada Ketua Polis Negara maupun Ketua Polis Negeri. Kenapa insiden ini berlaku lagi? Jadi saya nak cabar, nak tanya mereka, termasuk nak tanya menteri yang jaga hal ehwal polis ini, kenapa berdiam diri di dalam hal ini? Ini perkara yang serius. Dan yang seterusnya, yang terakhir, saya ulang sekali lagi bahawa kita telah pun berbincang dengan Tan Sri Menteri Besar, Tan Sri Khalid Ibrahim, supaya kerajaan negeri memulakan kes terhadap Ketua Polis, terhadap pasukan polis, menuntut ganti rugi. Dan pihak-pihak mangsa pun telah bersedia untuk memberikan kerjasama. Mereka juga bersedia untuk memfailkan kes terhadap pasukan polis supaya suatu ganjaran atau suatu pampasan dalam bentuk kewangan boleh diberikan kepada mereka yang tercedera dan juga pada pihak penganjur yang telah menganjur, yang telah membelanjakan sekian banyak kewangan untuk menganjurkan program tersebut. Terima kasih.